Dia ada bapa, financial statement dia ada bapa, dia ada mak, dia ada anak. Okey. Cikgu nak relate kat ni. Cikgu nak tanya. Kalau bapa kerja dia sebagai apa? Bapa. Jangan tengok slide ni. Bapa kerja dia sebagai apa? Bapa. Dalam family, laki kita ni kena buat apa? Laki kita. Cari rezeki. Betul. Laki kena keluar cari duit, betul? Keluar duit. Lepas tu Betul. duit tu dia bagi siapa? Bagi kat mak. Ya, pandai. Mak, betul tak? Itu cerita dia. Okey. So bapa ni dalam keuangan, penyata keuangan kita panggil income statement. Kita panggil penyata pendapatan. Ataupun kadang-kadang kita pernah panggil, sebenarnya kadang-kadang accounting ni simple aja, tapi saja je dia nak buat bahasa lain. Okey. Kita panggil income statement ataupun you pernah dengar profit and loss. Faham? Ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Malaysia penyata untung rugi. Kan? Panggil bapa penyata untung rugi. Apa function penyata untung rugi ni cikgu? Kalau nama bapa pun kerja dia apa? Kalau kita ikutkan penyata untung rugi lah. Bapa kena buat sale, betul? Ya, kalau ikutkan buat sale. Lepas tu dah buat sale, betul? Dia kena keluar modal tak nak beli barang? Definitely kena keluar modal untuk beli barang. Betul tak? And then lepas tu dia ada kos-kos yang lain. Dia kena tanggung jugalah. Kos pengangkutan dia, kos gaji dia ada staff nak bagi, dia nak buat promote, dia ada kos dia. Okey? Itu cerita bapa. Nanti kita akan pergi terus, okey? Maksudnya bapa dia punya peranan, kenapa dia panggil income statement, profit and loss, sebab dia very straightforward. Buat sale, keluar modal beli bahan, betul? And then keluar modal lagi satu, kena tanggung juga, kena bayar juga belanja operasi tiap-tiap bulan tu yang wajib nak kena bayar tu. Lepas akhirnya peranan bapa, dia mesti hasilkan untung bersih. Okey? Tengok betul-betul. Kenapa income statement penting? Sebab bila kita berniaga, kenapa perlu nak tahu untung bersih? Sebab daripada untung bersih, tulis ni. Baru kita tahu berapa margin kita. Okey? Daripada untung bersih, baru tahu net margin. Baru you tahu net margin. Baru tahu zakat perniagaan berapa nak bayar. Nombor 2. Dan baru tahu tax. Berapa nak declare. 3 benda. Daripada kisah si bapa. Okey? Okey? Itu sebab penting. Penting. Nama pun bapa tetap penting lah. Okey. Saya tinggalkan dulu mak lah So you faham bapa ni punya bahagian, itu bahagian dia yang kena jaga. Buat sale, keluar modal beli barang, keluar juga nak bayar belanja-belanja operasi. Itu cinta. Nanti kita akan pergi detail. Okey. Mak nanti dulu Mak. Okey, mak kemudian. Anak pula ni. Bila nama anak, bapa dengan mak kalau dah kahwin, akhirnya dapat anak Anak dia buat apa? Anak kita kat rumah, dia buat apa? Anak tak keluar kerja kan? Betul tak? Anak ni dia terima je lah. Betul? Habis duit. Okay. And then buat habis duit Kadang-kadang tanya juga anak kita ni asset ke liability cikgu? Tak boleh tanya macam tu, anak tu amanah. Contoh. Tapi saya panggil, okay, bila nama anak ni kan, dia nama pun anak, dia bila dah kahwin, anak lah yang keluar. Kalau sini cikgu panggil anak, kunci kira-kira kita panggil balance sheet. Kita panggil satu lagi balance sheet. Balance sheet ni dia hanya keluar setahun sekali, hujung tahun. Peranan bapa, dia akan keluar, dia yang paling sibuk. Sebab dia keluar hari-hari, betul tak? Dia akan tiap-tiap bulan kena tahu berapa untung bersih. Anak dah hanya keluar hujung tahun aja. Anak tak keluar tiap-tiap bulan. Dia takkan keluar tiap-tiap bulan. Anak keluar hujung tahun. Anak ni apa pula cikgu? Anak ni, kenapa kena buat juga anak ni? Kenapa dia adalah sebahagian daripada penyata keuangan kita, financial statement kita. Kenapa cikgu? Sebab akhirnya lagi satu, bila kita berniaga, definitely akhirnya kita nak tahu berapakah peranan anak ni, kita nak tahu nilai net worth. Tulis sini. Net worth. NETTWORTH. Okey. Anak ni kita nak tahu net worth. Okey? Net worth. Okey? Senang aja. Anak ni dia bagi tahu apa kita ni? Dia bagi apa kita? Outcome dia. Dia bagi tahu kita net worth kita. Asset tolak lawan hutang. Aset
Senaraikan berapa aset yang kita ada. Senarai berapa hutang yang kita ada. So tinggal berapa. Itu kita panggil nilai bersih perniagaan kita. Ataupun mudah cerita, kalau you nampak senarai orang terkaya, sekarang ni ada keluar kan senarai orang terkaya kan, masih lagi robot kuok kan yang paling tinggi dekat Malaysia kan, dia tulis kat situ. Net worth USD, katalah dalam 12 billion contoh tu, banyak, 10 billion USD contoh. Itu bermaksud dia buat anggaran. Segala aset, tolak hutang, itu nilai bersih dia. Faham tak ni? Macam tu juga, maksudnya kalau you nampak kat sini, bapa dia lain, anak dia cerita lah lain. Bapa dia cerita pasal jualan, dia cerita pasal kos dia, atau kita panggil kos jualan dia, belian bahan-bahan mentah stok dia dengan lagi satu belanja operasi. Manakala anak dia hanya cerita apa? Cerita pasal aset, dia cerita pasal hutang. Kena faham Anak dengan bapa kat rumah dia tak boleh campur. Dia tak campur. Okey? Dia sibuk hal-hal masing-masing. Korang tak payah tengok lain lah. Tengok keluarga kita je kan. Bapa buat hal dia sendiri. Anak buat hal dia sendiri. Tapi bapa kena tak ambil tahu hal anak, definitely kena tahu hal anak. Apa-apa nanti ni, hal bapa untung bersih ni nanti, hujung tahun, nanti tetap dia akan kena bagi tahu anak. Sebab untung bersih ni adalah sebahagian daripada, boleh cerita dalam kunci kira-kira, sebahagian daripada modal yang diletakkan. Okey? Tu cerita dia lah cikgu nak cerita secara asas. You kena faham benda ni dulu. Okey? Kenapa sibuk nak ngurus kewangan proper? Kenapa kena buat akaun sibuk-sibuk? Bukan. Sebab ini akaun. Okey? So bapa punya function lain, anak punya function lain. Tak campur. Okey. Now kita cerita mak. Khusus kita hari ni topik dia mak. Sangat-sangat penting. Mak ni dalam rumah tangga kan. Okay, cikgu nak cakap, mak ni dia queen control ke? Mak. Cikgu nak tanya ni. Mak. Tekoh queen control juga. Harus. Okay. Mak dia menteri keuangan, betul tak? Mak the finance minister, menteri keuangan. Okay. Menteri keuangan. Okay. So, kalau nak faham mak ni, kalau you nampak tadi bapa peranan dia apa, anak peranan dia apa, dia ni totally different, tak campur. Tapi mak tetap mak, dia kena jaga. Segala benda yang terjadi dekat anak, kena report dekat dia. Segala benda yang terjadi dekat bapa pun kena report dekat dia. Mak memang the queen control. Kalau ikut gambar rajah ni, mak duduk kat atas, anak bapa kat bawah. Bukan bapa kat atas. Kalau ikut financial statement. So, kena faham, apa juga yang terjadi pada bapa, ada dekat mak. Apa yang terjadi pada anak, akan ada dekat mak juga. Contoh macam ni. Bapa, okey, katalah nak minta modal beli barang, okey, dia akan cakaplah dengan isteri dia, nama isteri dia Sarimah contoh bukan nama sebenar. Mah, aku nak minta modal sikitlah nak beli barang. Okey, boleh tak? Apa-apa bapa akan minta pada mak. Mak pun kata, kejap bang, I nak tengok juga tengok cukup. Berapa you nak? Katalah nak modal hari ni, katalah nak beli barang mungkin dalam 5,000. Okey, kejap bang, I tengok dulu cukup tak cukup. Okey, mak minta. Mak the finance minister, mak banker. Okey, tu peranan mak. Faham? Tapi kena faham juga, tu yang bagus mak ni. Okey, so mak whatever yang bapa dapat, mak dapat tak? Definitely mak dapat. Mak kena tahulah, mak dapatlah. Okey, so jualan tetap masuk dekat mak, at the same time masuk ke bapa. Cerita dia lah Nak faham mak ni apa, senang aja mak. Mak ni apa contohnya cikgu? Apa benda? Senang aja. Penyata bank korang. Penyata account statement. Current account. Itu sebenarnya peranan mak. Bila kita cakap, paling mudah lah nak relate Penyata bank tu maksudnya bank statement tu adalah mak lah. Nak faham. Sebab bila kata pasal duit ni, dia ada dua. Satu duit dekat bank yang kita berniaga, satu lagi duit dekat tangan. Dua-dua. Okey? Dua-dua. Kadang-kadang kita ambil sikit daripada bank, buat kadang-kadang kita panggil petty cash kan, untuk bayar yang little-little tu kan. Cash dekat tangan, satu lagi cash dekat bank. Nak faham mak, itulah mak. Okey? Sama juga, mak pun dia akan ambil kisah pasal anak. Contoh, anak mak, barang kita ada rosak,
ya, kita ada perlukan peralatan, katalah you buat cookies and then buat cookies lah. Contohlah kata ada ada small machine rosak contoh dan nak kena beli peralatan baru contoh. Apa yang anak akan buat? Definitely dia akan minta duit dekat mak. Okay, definitely. So whatever transaksi aset, dia akan masuk juga belian aset. Okay, ataupun kata nak let go lah, nak beli baru lah kan. Yang mesin sedia ada ni rasanya sebab mesin baru dah keluar, nak jual aset ni lah, nak jual lah mesin ni kan. Contoh, tetap juga ada dekat mak ni. So cikgu nak bagi tahu kalau you pasal family ni, bapa dia buat hal dia, anak dia buat hal dia. Tapi mak, whatever yang jadi dekat bapa, whatever yang jadi dekat anak akan masuk dalam transaksi mak. Mak is the kita panggil finance minister, the controller, the queen controller. Tak lah kau nak cakap apa kan? Itu sebenarnya peranan mak. Faham tu je? Okay? Faham tak? Sekarang ni kita nak belajar pasal apa? Kita nak belajar pasal yang cash flow ni sebab kita nak belajar pasal mak lah. Okay? Tapi at the same time, don't worry, cikgu akan bawakan semua ni secara asas. Faham ni dulu. Inilah objektif dia, kenapa sibuk-sibuk, kena faham nak ni cikgu sebab pasal bapa kita nak tahu untung bersih, daripada untung bersih, berniaga ni sibuk nak tahu untung bersih, daripada untung bersih kita boleh tahu berapa margin kita, tulis berapa kita punya zakat perniagaan nak kena keluar dan berapa income tax nak kena declare. Daripada anak kita boleh tahu at the end dalam dah setahun berniaga ni akhirnya kita akan tahu aset tolak hutang berapalah tinggal kita punya ni nilai perniagaan. Okey, dia akan beritahu berapa jumlah dalam ringgit. Okey. Cash flow pula pasal mak ni, okey. Mak ni sibuk jaga bapa, sibuk jaga anak keluar masuk duit ni, nak tahu apa mak ni akhirnya? Nak tahu akhirnya pada penghujung tahun kan, berapa balance duit sebenar yang tinggal dekat mak ni. Supaya kita nak tahu ni cukup tak ni dengan duit yang aku ada ni kan, balance yang ada ni cukup tak untuk kita menampung atau untuk meneruskan kita punya perbelanjaan kita untuk masa-masa akan datang. Cukup tak nak biaya modal because sale dah ada, nak cukup tak nak biaya sale nak keluarkan modal kita. Adakah dengan cash kita ni cukup tak? Adakah is it the right time untuk kita untuk beli aset baru? Okey. Ada ataupun dengan mak pun kita nak faham apa kan? Adakah dengan bila kita tengok kan kita ada kurang, permintaan ada, kita buat projection, sale akan ada ni lepas PKP contoh, tapi modal kita tak ada. So daripada mak pun kita akan buat decision. Adakah perlu kita apply untuk loan sekarang? Contoh. Ni kata tadi dalam cikgu. Macam mana ni cikgu? Contohlah mana tadi soalan dia tadi ya. Dah ke mana kan? Mana tadi at 70%. Oh tadi kalau 70% kalau you tengok lagi satu macam ni. Dengan keadaan mak sekarang ni. Okay? Dengan perniagaan you sekarang ni. Katalah you buat projection. Nampak gaya cikgu dalam keadaan saya tahu dah ya. Saya dalam event saya buat ni pun cikgu. Dalam setahun ni I don't think dalam keadaan sekarang saya boleh recover saya punya deficit cikgu. Nampaknya asyik buat perangkaan pun asyik negatif je dah pada hujung tahun depan. Ya, sebab mungkin buat dalam keadaan dah teruk, dah tak boleh buat apa-apa dan negatif. Tahun depan nak cover lagi nak cover yang negatif tu ambil makan masa. So what next should I do? So the cash flow mak ni akan bagi tahu daripada projection you buat tu, dia akan beritahu terjemahan pada you. What you should do. Okay? Patutnya buat apa? Stop sekarang, tarik handbrake sekarang. Okay? Kena minta bantuan. Okay? Ataupun kena tukar you punya business model sekarang. Mungkin business model yang you ada maksudnya perniagaan, aktiviti perniagaan kita sekarang yang kita ada ni mungkin tak apa solid, permintaan pun dah kurang. So what should I do cikgu? Okay, bila kita cerita pasal what should I do ni, cerita pasal business model, dia lain pula kan sebab dia tengok banyak scope. Sama ada you nak kena change you punya plan, nak rasanya kalau katalah contoh
Saya berniaga cikgu at the moment ni ada yang peserta saya yang katalah dia banyak berniaga kedai, dia ada kedai kan. So dia berniaga kedai. Bila dia nak masuk pada online contohnya, kedai dia kebanyakannya orang walk in datang. B2C dia punya fokus adalah B2C, orang walk in datang sebab kedai dia dekat Aeon contohnya, kedai dia agak besar. Dia jual keropok-keropok kan. So sekarang ni dah jadi macam ni cikgu, bila saya nak online dia akan jadi a bit slow. So apa yang saya nak buat cikgu? Salah satu option apa? Tukar customer category. You katalah you masih nak kekal. Definitely kalau boleh kita nak kekalkan perniagaan kita, betul? Sebab kita dah invest dah, peralatan lah, segala banyak lah, stok lah dalam tu. So another way of you nak buat adalah kena tukar you punya customer category. Contoh, kalau sebelum ni walk in, mau tak mau, dah try online, you masih fokus pada B2C, mau tak mau, you kena open up. Ni apa yang saya buat banyak sekarang ni usahawan kena tukar bisnes model dia, kena offer peluang perniagaan. Faham ni? Buat tawaran peluang perniagaan. Customer category tu kena ubah. Upgrade. Ya? Maksudnya you offer pada dropshipper, you offer pada agent. Sekarang ni, bila cikgu cakap ni, peluang untuk offer pada dropshipper atau agent sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Sebab apa? Ramai orang dah kena berhenti kerja, tak tahu nak buat apa. The only option yang dia boleh buat, majority ramai takut nak buat yang macam organically lah, sendiri takut nak buat. So ramai yang cari peluang nak jadi agent dan jadi dropshipper. Yang paling ramai jadi dropshipper lah kan, sebab jadi macam orang tengah aja, promote kan, kita yang handle semua sekali kan pada customer kan, jadi lebih mudah. So bagi cikgu, bagi saya lah ya, ini yang banyak yang company yang kita buat sekarang ni, kita offer ya, sebab kita nampak laluan yang biasa punya, sebab kena macam ni, paling cantik try banyak-banyak channel, okay. You definitely kalau kedai dah tak boleh jual, maksudnya apa, kena online, kena Shopee, kena apa ni, tak kisahlah e-marketplace, kalau e-marketplace lah korang masuk je lah kan. Lagi satu, kenapa lagi satu? Kena upgrade, kena pergi ke customer category, kena upgrade. Mau tak mahu, go for agent, go for dropshipper, orang tengah cek peluang-peluang perniagaan, you boleh tak ada masalah untuk promosi, pergi ke FB group, pergi ke FB community, banyak peluang kat situ kan, orang tengah cari, especially orang yang berada di kawasan bandar. Yang ni yang banyak terkesan, ramai yang kita tak nampak ni, orang yang miskin bandar, ramai yang orang dah tak ada kerja. Kalau dah tak ada kerja tapi at the same time dia ada komitmen dekat bandar dan dia susah nak balik ke kampung, sebab kalau balik kampung pun sebab contohnya dia dari rumah, mau tak mau dia kena kekalkan, dia ada di luar rumah kan, mau tak mau dia kena cari peluang. Cikgu, ramai kawan-kawan saya contohnya sekarang ni yang dalam especially macam umur cikgu ni kan, lagi susah lah dia dah ada komitmen, dia kena berhenti kerja, mau tak mahu. Memang majority of them yang saya nampak rakan-rakan saya yang dah diberhentikan kerja, ni banyak yang kena berhenti kerja lah ni kan, mau tak mau dia kena the only option yang selamat, so jadi agent atau dropshipper lah. So buat that, okay. Tapi cikgu nak bagi tahu sikit faham, betul you nak tawarkan peluang perniagaan pada orang, okay, tapi pastikan betul-betul setting up the pricing tu sangat-sangat penting. Okay, esok cikgu akan cerita. Okay, you nak jual HQ sales, you nak jual agent sales, you nak jual dropshipper sales, you punya strategi berbeza. Faham tak ni? Daripada awal tu kena set betul-betul. Kalau tidak, ada 2 kes saya yang saya pernah jumpa, yang bermain bab-bab agent ni, kalau you bergantung 100% kepada sales agent, contoh risiko bukan kata tak boleh. Bila cikgu kata risiko ni, orang berniaga kena ada calculated risk, okay. Kalau contohnya ni dah banyak jadi bila HQ sendiri dia tak ada sistem. Sistem tu sangat penting. Dia pun tak sure, ya. Bila peletakan harga pun salah, costing pun ke laut, hanya nak bergantung aja 100% agent boleh main dia. Okay. Ada kilang, ya, dia ada 115 agent ni. I cakap betul-betul. Cikgu cakap betul-betul. Saya dah jumpa kes ni tutup kilang. Sebab apa? Agent pakat-pakat because dia terpaksa naikkan harga dia. Dulu dia tak charge delivery, tapi sebab harga dia sangat murah kan pada agent kan. Dan delivery pun main hantar je kan. Dia manjakan sangat agent sampai tutup kilang dia sebab agent manipulate dia orang balik. So berhati-hati dengan agent.
Okay, you mesti ada sistem yang proper. You mesti ada sistem monitoring. You mesti ada sistem pemantauan. Lagi satu, tak salah untuk HQ ada sales sendiri. So, tapi segmen kena berlainan. Ni cikgu akan cerita esok. Hati-hati sikit. Sebab bahaya kalau you produk yang sama, betul, tak apa, produk yang sama, tapi segmen kena berbeza. Ya, contoh. Okay, contoh macam yang saya dah buat dua ni, HQ sales, sebab ni baru, lagi satu nak buat agent and dropshipper sales. Okay, kita faham kadang-kadang macam ni, paling selamat sebab kita tak nak kebergantungan pada agent, paling cantik standard market price kena standard. Katalah produk sama, cookies, market price kena standard. Tak boleh, jangan sesekali, don't you ever sesekali, okay bagi ke agent suka-suka hatilah kau nak letak harga berapa. If you dah ada brand, okay, because kena faham gini, kadang-kadang orang nak ambil jadi agent dropshipper you because you ada brand, betul? You ada brand tertentu, maksudnya bukan barang generik, bukan maksudnya orang ambil, ya, bila kita panggil sistem agent maksudnya apa? Kita nak kuatkan kita punya brand, correct? Betul tak? Nak pakai branding kita, correct? So that's why orang nak jadi agent kita, lepas tu kita nak support agent kita buat promotion lah macam-macam supaya dia mudah menjual. So kena faham, especially yang brand-brand baru, agent ni, dia don't care about you sebenarnya. Dia care about apa? Berapa margin yang dia dapat. Untung yang dia dapat, betul tak? So, my advice. Okay, kalau boleh, bila market price standardkan. Sama ada HQ nak buat sale, ataupun you nak pergi pada agent atau dropshipper. Cuma market segment kena berbeza. Faham tak ni? Apa maksud market segment berbeza? Ideally, jangan compete pada customer kategori yang sama. Faham tak ni? Contoh dia macam ni. Katalah contoh produk kosmetik ya, yang saya handle produk kosmetik dengan produk, sekarang ni cikgu handle produk kosmetik dengan paste makanan kita buat dua, satu nak HQ, satu nak ni, kita set dah, saya dah set dah, market price tak sama, agent punya kategori, dia punya packaging macam ni, sebab kita faham bila agent dengan dropshipper dia akan pergi pada customer B2C, betul tak? Orang persoarangan lah, family ke, individu ke, dia nak jual tu. HQ punya sale macam mana pula? Saya tak bagi you nak buat HQ sale, saya tak bagi you berlawan dengan agent juga, jangan. Okay, sebab agent kita nak pakai agent yang ramai, setiap negeri, setiap daerah kita nak pakai. Maksudnya if you masuk jual pada produk yang sama, range yang sama nanti akan bergaduh dengan agent. So what you do, HQ sale hanya fokus, contohnya katalah you nak masuk supermarket, you nak masuk halal mart contoh. Itu maksudnya customer, maksudnya segmen market yang berlainan. Faham? Agent definitely dia tak akan masuk ke halal mart ke apa. Kita dah cakap dah, maksudnya agent dia punya fokus B2C je kau pegang. Correct? Kita punya HQ sale, kita masuklah ke Aeon ke, contohnya dekat saya baru masa sebelum puasa tu cikgu ada program dengan owner halal mart lah owner halal mart, owner supermarket yang memang jual produk-produk Bumi Putra Muslim ni di seluruh Malaysia. Ada 15 orang lah yang masa my anak murid. So katalah HQ hanya fokus pada jualan dekat situ. Ataupun mungkin HQ mungkin dia jual market segment dia macam mana? Mungkin hanya pada contohnya produk paste lah. Maksudnya dia tak jual packaging tu sama, kuantiti sama. Dia jual pada B2B. Mungkin jual daripada segi borong. Kat kedai-kedai ke contoh. Faham tak? Kat restoran ke contoh. Faham? Maksudnya cikgu nak beritahu macam ni. Customer segment definitely berbeza. Ataupun contoh yang cikgu buat yang kosmetik sekarang ni pun dia nak pakai agent. Okay, agent, okay, this packaging, dia jual benda yang sama, lipstick sama, apa semua sama. Cuma bila dia nak masuk kepada, masuk mana kita masuk, apa yang warna hijau tu? Guardian ke? Guardian bukan Guardian, lagi satu tu, yang warna hijau tu apa kita panggil? Watson. Watson. So strategi Watson kita berlainan, packaging berlainan. Okay, memanglah lipstick, packaging kita berlainan. Yang itu memang hanya untuk Watson sahaja. Tapi harga market price sama, tetap sama. Faham? So kita dah asingkan. Jangan buat I don't advise you untuk buat benda-benda yang sama. Maksudnya you masuk market yang sama, so janji akan berlawan-lawan. Walaupun
market price you lebih kurang sama, tapi nanti akan berlawan. Orang akan tuduh tu, kita pun tak tahu nanti ejen kita buat hair ke, tiba-tiba dia tak tahu lah apa deal dia ke, buat dengan macam-macam cerita. So the setting up the market price tu mesti betul. Customer segment yang HQ sale berbeza, dan agent dan dropshipper you pun dia punya target segment tu pun berbeza. Itu cadangan saya. Antara HQ dengan agent, kita punya portion percentage of income 40-60 ke ataupun 50-50 kita boleh buat? 40-60 Portion apa antara tu? dua. Dia punya out of total revenue lah kita Revenue nak letak. lah. In terms of revenue. Mungkin Okay. Nanti pricing tu, saya sebenarnya macam ni. Itu kita generalize kan, 50-50 lah, 40-60 kan. Tapi dia punya proses dia tu sebenarnya nanti you belajar esok lah kita itu yang biasanya macam ni. Itu biasa berapa cost you, lepas tu you bagilah agent 40, kita 60% sale, 40% dekat dia. Betul tak? Itu biasanya yang kita buat. Tapi kalau macam saya, I won't go, saya tak pergi ke that kind of strategy. Okay? Cikgu nanti esok cikgu explain sebenarnya. Esok saya explain Saya nak pergi berapa target yang margin yang kita nak supaya berbaloi untuk sebenarnya macam ni. Bila you bagi macam tu, you bagi kadang-kadang at you punya cost. Ramai orang, esoklah cikgu cerita, ramai orang silap macam ni lah. Berapa harga-harga barang, berapa kat dia, berapa kita bagi dekat dua Hati-hati sikit sebab majority orang dia biasa, usahawan ni dia biasa buat on strategi markup. Dia tak main on strategi, sebenarnya kita nak panggil on strategi margin price yang macam mana, yang target kita sebenarnya berapa sasaran bersih-bersih untuk satu ni untuk kita. Baru kita tengok berapa yang sebenarnya kita nak sasar. Berapa lagi, ataupun mudah macam ni sebab dia punya proses, dia ada proses dia. Mudah cerita macam ni. Ramai usahawan dia tak tahu berapa harga BEP. Itu cerita esok. Boleh? So bila dah esok nanti, then baru you boleh esok belajar proses untuk penetapan harga tu. And then nanti baru you faham macam mana you nak berapa tawarkan pada ejen dan berapa yang sepatutnya yang you ambil. Bila you ambil, maksudnya dah tahu dah berapa bersih-bersih dah dekat you. Bukan ambil secara kasar. Cikgu, bukan maksud saya macam tu. Maksud saya kita, let's say kita ada dua nilai. HQ akan menjual ke kedai, and then satu lagi agent dengan dropship. So dua-dua adalah revenue kepada kita. Correct. Logically ataupun cara yang terbaiknya kita nak set dua-dua source of income ni, kita nak set berapa, HQ 40% ke, untuk dropship 40% atau 50-50 kita itu ni. saya faham. Tapi I don't go for that. Sebab macam ni. Sebab itu saya kata kadang-kadang ramai orang ambil based on yang you cakap tu, based on markup. You tak kira betul-betul berapa base, do you know you punya break even price punya status sekarang? Kalau you tak tahu sebab macam ni, kita tak boleh kita panggil generalize margin yang benda tu applicable pada semua orang. Tak. Sebab industri you berbeza-beza. Kos operasi you berbeza-beza. Kos operasi kilang dengan kos operasi you buat homemade dekat rumah berbeza-beza. Manpower sumber you berbeza-beza. Tak apa, esok cikgu akan tunjuk sebab saya faham. Memang soalan tu memang banyak, 40-60 ke 50-50 ke kan. Itu sebab kalau macam tu maksudnya kita dah macam lebih kurang kita macam generalizekan. Sekarang ni esok apa yang you akan belajar adalah berapa sebenarnya bila kita tetapkan selling price, kita nak tahu berapakah sasaran margin yang you nak dapat. Tak semestinya you 40-60, 50-50, you can get more, tak ada masalah. You can get more. Tapi itulah panjang cerita dia, esoklah yang kita belajar Bila esok nanti you akan faham. Don't worry, cikgu akan tunjuk contoh-contoh yang saya pernah buat dengan yang nak pakai konsep agent ni kan, berapa anggaran. Sebab kalau you buat benda tu daripada awal, nanti you susah sebab utama kita nak buat pricing, kita nak tahu nak tahu berapa sebenarnya maksimum, nak capai certain margin yang kita nak tetapkan, nak sampai certain
keuntungan yang kita nak tetapkan. Untuk kita kata untuk company dulu. Sebelum you nak offer agent berapa, you kena tahu berapa untuk kita dulu. Okay, berapa untuk company dulu. Okay, berapa untuk company dulu. You mesti tahu berapa sebenarnya margin yang sesuai untuk kita. Sebelum kita offer pada agent dropshipper ke, tak kisahlah kau nak export ke kan, kena tahu berapa yang sasaran pada kita tu. Proses dia ada, okay? Nanti esok kita cerita lah, panjang sikit cerita. Tu sebab esok baru cikgu masuk lah tak apa. Tak apa, saya jawab je lah apa yang boleh tapi dia punya formulir, dia ada formulir. Don't worry, cikgu akan tunjuk je sebab pricing dia baru kita tahu, sebab ramai orang tak tahu. Sebenarnya when you set up the pricing, kita tak tahu, ramai yang tak tahu macam dia buat anggaran macam tu je. Sedangkan bila kita set up pricing, yang paling utama kita nak tahu, nak capai sebenarnya peratus keuntungan yang kita nak, the company nak, dan at the same time boleh benefit juga pada agent, berapa sebenarnya maksimum capacity yang kita kena buat. Itu ramai yang tak tahu. Okay, you buat anggaran saja. Sebenarnya you kena berapa maksimum, dah sampai tu baru sampai margin yang kita nak. Supaya win-win situation. Kalau tidak, you main letak harga je. Okay lah, orang lain letak macam RM6 semua, kita letak RM6 semua. Tak. Sebab setiap orang, dia punya cost dia berbeza-beza. You punya cost operasi berbeza. You punya costing pun berbeza-beza. Okay, so dia ada formula asas dia. Esoklah kita cerita, okay? Tak apa. So cikgu menjawab soalan. Jadi cikgu HQ tak boleh jual pada customer. Kalau ada yang tanya HQ kena bagi nombor ejen lah. Let's say ejen kita ada few je. Macam mana ya? Okay, Puan Mariam tak ada. Itu my okay, itu my suggestion. Sebenarnya my suggestion. Kalau bukan kata HQ tak boleh jual, tapi masalah yang banyak terjadi sekarang, kalau you tak setkan, maksudnya macam ni, you nak offer pada peluang perniagaan pada orang, betul tak? Tapi at the same time kalau you jadi agent, ada tak bagi you, maksudnya macam ni, katalah you nak jadi agent pada the company, ada HQ pula nak jual benda yang sama dekat kawasan yang sama, padahal bila nak jadi ejen ni kita HQ yang tetapkan kuantiti kan. Kau nak jadi ejen, kau kena ambil sekian-sekian. Tapi at the same time HQ pun jual, okey, siapa nak beli juga HQ. Adil ke untuk ejen? Berbalut worth tak untuk ejen? Kalau you fikir kita ni jadi ejen, berbalut tak untuk ejen melabur dekat you? Sebab bila nak jadi ejen, kita dah setkan kuantiti yang kita dah tetapkan pada ejen, betul tak? Nak jadi ejen, kau kena ambil macam ni. Untung berapa macam ni, berapa margin macam ni. Kau dropshipper macam ni berapa kuantiti, ataupun mungkin tak setkan betul tapi dia mesti kena jual lah berapa banyak untuk dapatkan harga macam ni contoh. Okay? Bila kita buat, you have to think orang yang kita nak tawarkan peluang perniagaan. Cikgu faham kita baru, itu cikgu kata ideally adalah biar customer segment kita berbeza. Ataupun mungkin you kecil tak apa. Agent, definitely agent apa? Agent jual pada kuantiti ni dengan harga ni, market price-nya sama, tapi you mungkin you tak nak lah, biarlah bagi yang kecil-kecil ni, paket macam ni hantar, kita fokus pada target market yang bulanan yang saya kata tadilah. Okay, target market bulanan. Ataupun you nak jual dalam kategori borong lah, mungkin dimsum bukan pada harga-harga ni, harga borong-borong je pada restoran je. Itu yang fokus. Totally market berbeza-beza. Faham? Tu cerita dia. Maksudnya HQ ada sale, agent pun ada sale. Agent fokus pada B2C, you fokus pada B2B. Okay? Boleh? Itu ideally. Saya tahu kena faham bila you kecil, you kena lagilah saya faham bila kecil-kecil ni kita just nak explore je. Tapi inilah kesan dia, ini yang cikgu nampak bila daripada awal tu yang ada satu negara yang daripada awal dia tak settingkan awal-awal, dia tak kira masih harga yang sama sahaja, bila pergi ke ejen kilang dia tutup. Cikgu nak beritahu dia punya investment dia ada dekat 115 115 ejen seluruh Sabah Sarawak tak ada. Seluruh Semenanjung saja dia invest dalam kilang tu, I ingat segala, sebab dia dah tak kilang. I ingat almost dalam 650,000. 650,000. Pinjam loan lagi. Buat rumah lagi. Tutup tuan-tuan dan puan-puan. Sikit aja. Sikit dia sebab dia nak naikkan harga. Daripada awal-awal dia terlalu manjakan, itulah dia panggil saya untuk susahlah dia. Tutup. Saya sendiri tak dapat nak tolong. Tak boleh nak tolong. Daripada awal tu. Sebab kebergantungan itulah macam-macam lah. We have tried many things tapi saya tak nampak jalan yang dia boleh pursue into this. Tapi dah ingatkan dah okey, beli rumah lagi, beli kereta lagi, kesian
So hati-hati. Okay, kena set harga shilling lah kan cikgu esok Harga sabarlah, harga kita cerita esok lah. Ini pun tak faham lagi Esok kita cerita. Esok cerita. Panjang ni cerita dia. Don't worry. I will show you my case-case lah. Contoh-contoh orang buat macam ni Okay. Dia latihan lagi. Okay. Now ini baru aku nak masuk filing ni Beria nak saya faham yang ramai toke kat sini je. Saya faham sangat lah. Okay. So, okay. Yang kalau tanya tadi, yang cikgu, macam mana cikgu? Okay, kita faham kita kalau ikut proses kita kena ada untuk ni, accounting kita ada sistem tapi what kind of filing yang kita nak buat. Kalau let's say you nampak tadi what kind of filing. Check balik filing. Tolong check balik filing. Okay. Yang ni tak ada dalam you all punya slide. Yang ni ada dalam you all punya screenshot lah. Ambil screenshot. Ada muka cikgu sekali screenshot. Ni tak ada dalam you punya nota. Yang ni cikgu baru buat. Saya baru buat. Sebab ramai yang tanya pasal receipt lah filing kan. Saya buat jugalah. Okay. Tolong check. Cikgu, what kind of kategori filing yang kita kena ada? Kat office. Ni bapa, mak, kunci kira-kira anak kan. Kalau faham balik kat situ what kind of filing, ini filing jualan. Untuk bapa dia you kena create filing kos jualan atau kadang kita buat file supplier. Cikgu nampak kadang saya pergi audit, you ada file supplier lah. Itu nama dia kategori untuk kos jualan. Okay. Lepas tu buat file belanja operasi. Kejap lagi kita akan pergi. Okay. Masa file jualan ni kita panggil file sales lah, kita panggil file sales Sales kadang-kadang kita buat dua. Satu yang cash sale, satu lagi kita panggil credit sale, betul? Credit sale maksudnya kita bagi hutang dekat customer kita. Buat dimsum, contoh ada kedai restoran tapi kita bagi kredit kat dia. Okay? Itu maksudnya kalau kita sampaikan tu, itu bukan cash sale. Faham? Kalau kita bagi hutang kat dia. Itu maksudnya kita kena createkan file dia, file penghutang. Faham sebab dia hutang kita. Itu credit sale lah kita panggil. Okay. Yes, boleh. Consignment note pun boleh. You macam ni tak kisah apa pun you panggil, tapi you kena faham kategori apa. Okay, kategori apa. Sebab bila cikgu cakap kat sini, whatever kategori yang you buat ni, dia akan memanglah, tapi dia akan translate balik pada kita punya penyata keuangan kita nanti. Okay. So tak kisah, tapi you faham that kategori. File kos jualan pun sama. File kos jualan kita panggil file supplier. Bila file supplier kadang-kadang kita ada beli barang mentah stok secara cash dan juga kita ada beli secara hutang. Kadang-kadang kita ambil kan hutang kan. Kita dapat kredit daripada hutang. So kita kena create lah satu nama file dia. Kita panggil file pemihutang. Maksudnya kita berhutang dengan supplier. Ya, itu kita panggil credit purchases. Okay. Dan nombor 3, file belanja operasi. Nanti kita explain apa maksud file belanja operasi. Okay, file belanja operasi tu you buat satu file aja. So dalam tu ada gaji, sewa, nanti kita akan pergi. Okay. Bahagian cash flow, satu lagi. Bahagian mak, check balik. Kena wujudkan satu lagi. Filing, ni saya kata filing penyata bank. Okay, masukkan penyata bank. Kalau ada petty cash, masukkan petty cash sekali. Okay. So ada dua lah, penyata bank dengan petty cash. Sebab kadang-kadang petty cash tu yang ambil, you keluarkan tunai kan untuk kat situ. So balance dia nanti you masuk balik dalam penyata bank contoh. So lagi satu kunci kira, ada juga file asset. Okay. File modal. Tambah lagi satu, ada juga file loan. Ya, file loan. Ada loan kan, hutang kan, betul? Loan. Kalau you ada file loan mara ke loan mana-mana, you kena createkan satu lagi nama dia file loan lah. Okay, file loan. Itu cerita dia. Ni, what kind of file? Ada beberapa file ikut yang kategori bapa, mak dengan anak. Okay. Next. Okay. And these are the bapa. Ni cerita bapa. Okay. Cerita bapa, apa cerita dia? Cerita bapa adalah revenue, maksudnya sale lah, jualan kita. Tolak cost of goods sold. Kalau you produce macam tadi Cik Zamani dia buat cookies kan, kita panggil cost of goods sold. Nah, cost of goods sold maksudnya apa-apa kos yang terlibat sampai barang tu jadi. Okay. You faham tak sale ni apa? Definisi jualan adalah tak kisah
Apa-apa yang you jual, berapa banyak produk yang siap yang jual tu kita masukkan sebagai jualan. Okay. Cost of goods sold ni apa maksudnya? Ni yang kadang-kadang you all selalu confuse antara cost jualan dan juga cost operasi. Definisi kos jualan, okey, yang cikgu kalau dekat skrin sini dia panggil COGS, kalau you bidang pembuatan kita panggil COGS. Kalau dalam kalau you perkhidmatan ataupun you beli barang apa ni? Barang siap sekalipun tak kisah, kita panggil variable cost. Kalau you perkhidmatan, kos ni kita panggil variable cost ataupun kita panggil dalam bahasa mudah kos jualan. Oh, bahasa pasar modal. Kalau orang Perak kata modal lah cikgu, modal kan. Okey, apa maksud definisi kos jualan ni tolong tulis kat sini definisi kos jualan ni, apa maksud dia? Kos jualan ni adalah, okey, ni ada kat sini. Esok nanti. Okey, kos jualan ni adalah kos-kos langsung. Okey, ada sale, ada permintaan untuk sale, you kena keluarkan kos jualan. Apa contoh? Tolong tulis ni. Contohnya stok, tak kisah. Stok bahan mentah ke, stok siap ke, stok. Okey, satu lagi kos apa yang terbabit? Kos packaging, betul? Kos labeling, betul? And then kadang-kadang you beli barang you beli barang daripada supplier. Supplier charge you delivery cost. Contohnya delivery cost daripada supplier. Okey, itu pun termasuk sebagai kita punya cost kita. Faham Faham tak? Ada apa-apa soalan? Okey. Okey, itu secara ni cikgu nak cerita secara asas faham. Okey. Nanti esok kita masuk pengiraan kos, nanti baru boleh dapat tahu butiran-butiran kos secara detail. At the moment ni fahamkan juga. Bermaksud macam ni tau, kos jualan maksudnya katalah you tutup kedai, okey? Kedai restoran laksa. Okey? Terpaksa lah tutup. Tak buat pun delivery, tak ada pun jual pay Selasa online ke, tak ada tutup Kena tak keluarkan modal untuk beli barang-barang basah tu. Tak ada. Plastik kita tak beli, semua kita tak beli. Betul tak? 3 bulan tu tak buat apa-apa. So maksudnya kos langsung ni maksudnya dia relate dengan sale. Ada permintaan, ada demand, baru kita keluarkan kos tu. Kalau tidak, tak ada. Maksudnya kos jualan ni sampai deliver pada siap dan ready to deliver pada customer. Okey. Okey. COGS tu kita panggil direct cost kalau dalam bahasa Inggeris dia. Okey. Dia kalau kau ni, pada orang kau ni dia banyak nama dia Cuma cikgu nak bagi faham lah Dia ada direct cost, COGS, variable cost, cost belian dah apalah kan. Kita mudahkan cost jualan. Okey, kita mudahkan cost jualan. It's a direct cost. Okey. Now lagi satu. Kalau you nampak dekat sini revenue jualan, tolak kita punya cost jualan, kita akan dapat untung kasar. Gross income. Okey, ataupun kita panggil untung kasar, baru dapat kasar. Untung kasar, as you jual, you dapat untung kasar. Untung kasar hari-hari boleh dapat, itu tak ada masalah. As you jual barang, you dah tahu dah. As you produce barang, as you deliver barang, you dah tahu dah berapa untung kasar. Okey, itu cerita dia. Tapi untung bersih hanya boleh dapat sebulan sekali. Untung bersih hanya boleh kira sebulan sekali. You cannot get untung bersih tiap-tiap hari. Yang you dapat, yang masa jual you kata untung tu, baru untung kasar. Jangan salah faham. Okay? Jual barang kan? Katalah kita jual kita beli barang durian. Kita nak jual lah sekarang ni tengah viral durian kan? Okay? Ambil lah durian berapa bakul tu kan? Lepas tu terus tolak. Kita ambil bukan, katalah berapa? Model kita mungkin dalam 1,000 tapi kita tolak dengan orang 1,500, betul? 1,500 katalah tolak 1,000 jadi 500. Itu baru untung kasar. Untung bersih tak boleh dapat hari-hari. Untung bersih dia akan timbul pada sebulan sekali. Kenapa? Ada lagi satu kos ni kita panggil belanja operasi. Okey? Belanja operasi. Okey, belanja operasi. Okey, belanja operasi. Belanja operasi tu contoh apa belanja operasi? Ada dalam nota, ada dalam slide ni. Contoh dia apa? Sewa pekerja. Dah ada pekerja, gaji bos pun ada. Kena pula bayar KWSP. Kena pula bayar sokso dengan
SIP. Okey? Ya, ya sayang. Ya betul lah Fifa, betul. Ataupun kita pakai fixed cost. Okey, kita panggil fixed cost. Okey, mudah, kemudahan belanja operasi. Lepas tu kita belanja bil utility, betul? And then kita apa lagi kena keluarkan duit. Pergi kursus pula, nak kena pergi kursus kan RM50 ni kau masuk mana? Belanja operasi. Faham? Kursus belanja operasi. And then petrol, katalah petrol. Kadang-kadang you pergi sometimes you pakai kereta you, contoh. You pakai kereta you, at the same time you ambil barang, tak banyak lah you tak ambil barang, dan you kadang-kadang you ada buat tak berapa banyak amount dia, boleh masukkan sebagai kos operasi. Okay, boleh. Jangan confusekan. And then apa lagi? Maintenance kan, ada mesin-mesin kena ada maintenance sikit-sikit, tiap-tiap bulan kena bayar. And then kos operasi you buat kos promosi. Contohnya katalah you buat FBF setiap bulan, tak kisah berapa ringgit, buat anggaran berapa kan, itu masuk bawah kos operasi. Faham? So dalam berniaga ada dua kos yang terlibat. Kos yang variable cost, kos langsung, kos jualan dengan kos operasi. Ada dua kos dia, simple kan. Faham? Boleh? Ada apa-apa soalan? So, Cikgu. Yes. Cikgu. Cikgu, kalau macam hari-hari kita hantar kita buat delivery, petrol tu under COGS ke cikgu? Okey, dengar betul-betul lah. Soalan saya pada you all pula. Okey. Hari-hari hantar delivery pada orang. Memang you tak guna untuk ni tak guna langsung untuk ni. Memang untuk delivery saja ke? Memang purely untuk delivery, tak ada guna untuk pesanan. Untuk delivery. Kalau untuk kalau purely untuk delivery. Okay, you memang ada ni, keluarkan, you masukkan bawah COGS. Cikgu. Kalau macam nak guna-guna untuk pergi office, kadang-kadang nak pergi khusus, nak pergi mana kan, so you masuk bawah cost of operation. Tengok amount dia. Okay, tengok amount dia. Okay, faham? Depreciation value. Kalau campur? Maksudnya kalau campur tengok amount. Kalau campur tengok amount. Okey, kalau campur tengok amount. Tapi kadang-kadang cikgu confuse lah kejap cikgu. Sebab apa cikgu? Sebab saya delivery yang hantar sikit-sikit aja cikgu. Kadang-kadang pakai kat rumah. Delivery pun orang-orang dalam, sebab sekarang ni tengah PKP kan, dalam berapa puluh kilometer je kita boleh pergi kan, contohnya kan. 10 kilometer pusing-pusing kan. Tengok kalau tak macam mana kita masuk aje lah dalam bawah kos operasi. Okey, boleh? Okey. Okey, macam sekarang kan saya kalau macam sekarang saya memang kena deliver seluruh Perlis dengan Kedah. Okay. Jadi dia punya kos tu saya tengok memang melambung jugalah cikgu. Masuk COGS. Kalau tidak kita cuma COGS, okey. Correct. Masuk cikgu. Sebab you nak setkan pricing untuk pada customer. Betul tak ni? Betul. Salah satu kos you. Okey, masuk COGS. Itu senang, direct. Okey. Kalau yang sikit-sikit kat rumah, kita patah-patah balik rumah tu, you masukkan kat kos operasi. Boleh buat, tak ada masalah. Kos operasi. Correct? Boleh. Okey. Depreciation value tu dalam operating cost ke? Yes. Depreciation value ni, okay, dia masuk sebagai kos operasi. Tapi biasanya, cerita pasal depreciation ni, susut nilai ni, cikgu, depreciation apa tu cikgu? Depreciation tu adalah satu amount yang, okay, cikgu nak explain betul-betul Okay. Kalau dalam realitinya, bila kita berniaga kan, kita definitely kita ada aset. Kita ada peralatan, betul? And then, kalau dalam kita berniaga, cash flow lah, keluar duit dan real money transaksi ni dekat bank, ada tak kita ada keluarkan duit tu tiap-tiap bulan? Tak ada, betul? Tak ada, dia tak wujud, dia tak ada. Kenapa dalam ni dia ada? Ni kenapa pula lah dia ada ni cikgu? Apa maksud depreciation? Okay, saya nak simplekan. This is the one that kalau you belajar dekat universiti, dia tak discuss benda ni. Dia tak. Saya pun kadang apa benda lah ni, kenapa dimasukkan macam-macam lah dia cakap. Tapi sebenarnya ni cikgu nak translate dalam bisnes. Okay, dalam bisnes ini yang saya belajar daripada Warren Buffett. Okay, Warren Buffett ni dia pakar, dia ni rakan yang Microsoft tu. Dia ni memang pakai investment. I love tengok dia punya apa ni, macam mana dia invest pada serta-serta company. Okay, so depreciation ni apa tahu sebenarnya? Depreciation ni cikgu nak mudahkan, nak fahamkan adalah duit peruntukan. Kita ada mesin, katalah mesin kata mesin tu contohnya mesin apa
Cik Zaman ni kalau peralatan you pakai mesin apa Katalah mesin apa tu? Tepung Apa contoh. Apa tu? Oven. Oven okey faham. Oven berapa lama pakai? Sampai kena beli baru? Oven setakat yang dia punya lebih kurang dalam 10 lah kot. 10 tahun baru tukar? 10 tahun tu kira maksimum sebab buat maintenance je. Ada rosak sikit panggil orang buat maintenance. Faham. Bagi orang maintenance kena faham makin lama mesin makin tinggi lah you punya maintenance. Betul? Yes. Okay, let's say katalah dan tengok juga berapa shift you jalan, betul? Sekarang satu shift je lah. Sebab kalau macam kita Tupperware, because kita running 24 jam, 3 shift all the way. Kita punya depreciation 5 tahun sekali kena beli mesin baru. That's kita punya ni lah. Okay, contoh. Apa maksud depreciation ni? Paling mudah nak faham. I don't want to get confused ni. Apa yang saya belajar adalah duit yang kita peruntukkan. Dia tak ada keluar sebagai belanja tiap-tiap bulan tau. Tapi kenapa dia masukkan ke dalam untung rugi? Kenapa dia dekat bapak tu? Sebenarnya dia adalah sepatutnya ni yang kita buat. Kita faham mesin pada lepas berapa lama nanti 5 tahun contoh. Dia kena beli mesin baru, betul tak? Bila keluar mesin baru, biasanya usahawan bila nak beli mesin baru ni, apa yang kena buat? Kena keluar duit. Buat loan. Ataupun majority buat loan lah. Betul tak? So kena buat loan balik sebab antara salah satu loan dia benarkan you untuk beli peralatan. Buat loan. Bila loan buat pinjaman, betul tak? Okay. Function depreciation dekat sini sebenarnya adalah duit peruntukan yang kita kena put aside tiap bulan sebenarnya. So, bila kita dah put aside tiap-tiap bulan, maksudnya duit saving lah. Duit pejam mata, duit bawah bantal. By the time, katalah lepas 5 tahun, duit tu akan jadi banyak lah kan. Sebenarnya depreciation function dia sebenarnya nak bagi tahu supaya sepatutnya usahawan kena bersedia kumpul duit tu sikit-sikit, tutup mata supaya by the time mesin kau rosak, kau ada duit untuk beli mesin baru. Tak payah buat loan. Faham? Itu sebenarnya kenapa depreciation ni dia letak sebagai belanja operasi. Kita tak nampak dalam kita punya duit keluar masuk hari-hari tak ada. Tapi kenapa diperuntukkan dalam kita punya untung rugi. Okay? Itu cikgu nak beritahu. I don't want to go ni, cuma cikgu nak fahamkan. Saya belajar benda ni masa saya berniaga. Bau ni. Duit peruntukan. Duit kecemasan is different. Duit kecemasan lain. Duit kecemasan masuk juga belanja operasi tapi kita panggil belanja contingency. Itu duit peruntukan yang kita dapat. Itu pun kita letak sebagai budgeting kan kalau ada apa-apa, especially you banyak travel kan. Macam cikgu kadang-kadang terkena saman, tu duit belanja contingency lah. Saya charge je lah masuk kos operasi, pandailah nak tukar pada lain kan, contohlah. Okay. So, cikgu, saya ada nak tanya sikit cikgu. Yes. Minta maaf cikgu, tadi ada line interruption. Okay, baik. Boleh tak cikgu terangkan balik yang cost of COGS tu tadi cikgu? Okay, minta maaf tadi internet tak berapa clear. Okay, siapa yang bercakap ni? Syamizan cikgu, Syamizan berniaga apa? Stok kayu. Stok kayu Okay, baik. Cikgu explain Okay, COGS ni apa? COGS ni ataupun kita panggil apa? Paling mudah kita panggil kos jualan. Belian stok kita. Berapa modal yang kita kena keluarkan untuk beli stok kita. Macam you tadi tu because salah satu adalah you punya stok lah. Stok kayu tu lah. Itu termasuk dalam kos COGS tu. Faham tak ni? Boleh? Ada apa-apa soalan? Maksudnya apa saja yang kita beli tu kita masukkan dalam COG. Untuk stok. Apa saja material untuk stok COG. Correct. Sama ada stok siap atau stok bahan mentah. Okey, faham? Kalau orang biasanya buat makanan, dia ada stok apa? Dia ada packaging kan, dia ada label kan. So itu pun part of kita punya tu. And then lagi satu macam ni, tapi siapa yang kayu kadang bila supplier hantar kayu ke tempat you. Contoh because katalah you ada apa tu? Store besar, and then lori tu hantar dekat you stok kayu you, and at the same time dia charge juga dia punya delivery cost kan, itu pun termasuk bawah COGS tu. Okay, faham? Okay cikgu, clear. Okay, clear Okay. Clear. Kalau you faham benda ni, sebab ni penting, you all kena tahu awal ni supaya bila you nak buat pricing nanti,
you kena faham apa maksud kos COGS. Okay, paling mudah sebab semua faham kos COGS ni dengan kos operasi. Sebab bila you buat pricing ni, dua-dua kos ni memang akan relate to each other. Dia akan kena kira dua-dua. Okay. Now, kalau faham peranan bapa, sales, tolak, COGS kalau you nampak ni, ataupun kita panggil kos jualan. Kalau ada yang servis lah dapat untung kasar tolak kos operasi akan dapat untung bersih asas. Okay, untung bersih. Sebab daripada peranan bapa, daripada untung bersih, baru boleh tahu margin berapa. Okay, baru boleh tahu berapa zakat perniagaan nak bayar pada hujung tahun lah dan berapa income tax yang nak kena declare. Okay, now. Okay, cikgu nak tunjuk, nak tunjuk anak lah. Okay, ni cerita ni panjang tapi saya pendekkan aja sebab kita nak cerita pasal cash flow dengan pricing untuk 2 hari ni. Okay, so pasal anak ni, okay, pasal anak ni dia cerita apa tahu sebenarnya? Ni saya saja cikgu nak cerita supaya you faham sebab benda ni keluar hujung tahun. Cerita pasal anak tadi kita cerita pasal ada 3 benda. Cerita pasal aset. Senaraikan aja, nak mudahkan saya tak nak komplitkan sebab kita belajar benda ni pun lama. Saya tak nak sebut. Saya nak faham, you faham secara asas. Aset, senaraikan berapa aset? Aset pula dia ada 2 aset. Kalau tahu aset tetap dengan aset semasa. Okay, aset tetap ni mudah je cerita lah. Macam aset tetap ni macam you punya peralatan, you punya perabot, you punya kenderaan, kan, you punya mesin, contoh paling mudah. Aset semasa adalah apa contohnya? Kita berniaga setahun, kita ada stok yang tak dijual. Kita ada stok stok cookies. Tapi at the end sampai hujung bulan 12 tu ada yang stok akhir. Tapi stok akhir at your cost, bukan at market price at your cost. Ada lagi beberapa cookies, mungkin ada dalam 20 cookies yang belum jual. Itu panggil stok akhir. And then kita pula ada hutang. Dalam berniaga kan kita bagi hutang ke orang. Contoh kalau you bagi hutang ke orang, dan ada hutang-hutang yang pada hujung penghutang ni biasanya kita pun tak bagi hutang lama-lama kan. Kita bagi hutang kata sebulan lah berapa kan. Tapi pada penghujung bulan 12 tu ada penghutang yang tak sempat nak bayar. Maksudnya ada hutang yang masih tunggakan. Okay, hutang yang masih lagi bertunggak kat kita. So, bukan kita hutang orang orang hutang kita, customer kita lah. And then lagi satu nombor 3, current asset ni adalah, current asset ni yang kat sini ni apa tahu maksudnya? Mak ni punya peranan kan? Mak kan senang cerita kalau kita nak faham penyata bank, betul? Penyata bank pada penghujung tahun, balance berapa balance yang ada duit dekat bank tu akan masukkan sebagai salah satu sebagai aset semasa. Itu sebab bila you buat income tax, benda lain dia tak minta receipt you kan. They don't ask for you receipt. Okay. Apa yang you akan kena hantar antaranya adalah you kena hantar you punya bank statement pada 31 hari bulan 12 pada tahun tersebut. Faham? Faham tak ni? Okay. Lagi satu apa? Contoh lagi satu katalah you kereta orang enterprise boleh beli kereta tak? Cikgu tanya, orang enterprise. Biasanya you dengar kereta ni syarikat Sdn Bhd je beli kereta kan? Enterprise ni cikgu tanya, boleh beli kereta tak? Pakai nama company. Boleh tak? Boleh. Definitely. Boleh. Ni ramai yang tak tahu, okey? Kenapa nak beli kereta atas nama enterprise? Cikgu tanyalah. Sebab apa? Mengasingkan antara diri sendiri dengan syarikat ni. Tak. Kalau enterprise kalau you Sdn Bhd, you boleh asingkan. Okey? Ya, faham. Tapi kalau you punya enterprise ni, kalau kita punya enterprise again, bila kena faham ni, enterprise ni, kalau enterprise you sebenarnya company satu. Faham? That's why bila you declare tax, kita tak panggil cukai you cukai syarikat. Kita panggil cukai apa untuk enterprise? Cukai borang B, individu yang menjalankan perniagaan. Okay. Kenapa kadang-kadang kita enterprise? Cikgu ada 3 company. PLT, saya ada enterprise, saya ada Sdn Bhd. Okay. All the company PLT je tak adalah. Sdn Bhd dengan enterprise, kereta saya beli atas. Ni enterprise cikgu cakap pasal company saya sebab saya ada 3 different status. Tapi yang enterprise pun saya beli kereta atas nama enterprise. Sebab apa? Okay. Sebab kita boleh reducekan kita punya tax lah.
That's why bila you beli kereta atas enterprise, at the end of the year, apa yang you kena submit dekat tax, dia minta kita tiap-tiap tahun kena hantar kita punya loan apa? Surat apa? Loan kereta tu. Kita kan declare kan tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan kita ada kita punya belanja, installment. Kalau contohnya ada sekarang ni you pakai kereta pinjaman atas nama sendiri kan, betul tak? Kan? Betul? Selalunya apa yang you buat, kadang-kadang orang nak trik, dia letak atas nama sewaan sebagai kos operasi. Tapi tengok amount. Kadang-kadang dia dah tahu dah, you individu, tiba-tiba bawah sewaan ada je letak 1,200 ke atau 700. Sometimes, you tak boleh dapat claim 100%. Dia akan ambil dalam 25 ataupun 30% saja you boleh claim. Sebab dia tahu dah, you guna kereta untuk personal dan juga untuk berniaga. Tapi kalau kata contohnya, kalau you enterprise sekalipun tak apa, sole proprietor, milikan tunggal, tapi you beli kereta atas nama enterprise, you boleh dapat 100% deduction. Faham? So your road tax, your service, so you boleh claim 100%. Faham? Contohnya lah. So you boleh reducekan you punya tax. Okay? Enterprise macam risky. Kalau anything happen pada company, habis semua yang diambil kirakan cikgu. Okay, dengar betul-betul ni that's another story pula. Okay, dia different story pula. Dia macam ni. Bila you berniaga ni, you sendiri yang kena faham plan you. You nak apa? You nak buat apa? You nak berniaga ni kerana apa? Okay. Kadang-kadang dia macam ni. Kadang-kadang ada orang cakap ni banyak dah jadi. Ni cikgu nak remind banyak yang jadi. Yang cakap okay, Tuhan naik sini berhad. Tuhan naik sini berhad. Okay, tu naik semula sebab you boleh asingkan you punya you punya company dan you punya company dan diri you. So kalau apa-apa jadi, because sendirian berhad ni liability dia terhad, kalau kita buat loan kalau apa-apa kan, insyaAllah kita tak terjumus segala harta benda kita, tak adalah nak kena jual. Okay, which is very true. Okay, cuma cikgu nak bagi tahu macam ni timing bila berniaga, it's about timing. Bila berniaga, it's about planning. Bila berniaga, kita kena tengok balik sebab we are limited by time and money. Okay? Bagi cikgu, bila nak naik tu, tengok strategi you. Okay? Untuk kata orang yang baru berniaga, contoh, okay? Tak apa, buat je lah milikan tunggal, tak ada masalah. Untuk start, sebab dia murah. Betul tak? Hanya 70 berapa ringgit lah? Kalau untuk SXM Enterprise RM70 kan? RM70 you boleh start, lepas tu you buka current account, then you start, you berniaga. Jalan aja lah. Okay? Dan bila you kena faham, bila you declare tax pun, tax you bukan bawah syarikat, tax you bawah individu yang menjalankan perniagaan. Let's say you masih baru, mungkin income tak banyak berapa, so katalah you bayar berapa sebab dia income tax untuk milikan tunggal ni, dia ada percentage ikut you punya keuntungan. Let's say you baru untung berapa? RM50,000, mungkin 40,000 contohnya setahun lah bersih So you hanya bayar income tax dalam berapa persen? 10% contoh. 10% out of you punya tu. Kalau syarikat, tak kisah berapa untung pun kau dapat, dia tetap at 20% contoh. Okay, contoh. Okay. Tu contoh. Maksudnya, you berniaga, tak ada masalah. Okay. You can have enterprise, you can have at the same time sendirian berhad. Okay, tak ada masalah. Maksudnya, tapi kena faham, dia ada pro and con setiap entity tu. Okay. Kalau contoh milikan tunggal, okay? Sebab benda ni saya dah alami sendiri. Allahyarham ayah saya meninggal aksiden masa saya umur 20 lah masa saya belajar. Masa tu saya kat UK, saya nak masuk tahun 3, tahun kedua dia meninggal aksiden. Ayah saya milikan tunggal, so kena faham bila dia meninggal, that's another thing yang itulah. Sebab dia di bawah satu entity, okay? So frozen lah. Business dia, okay, because milikan tunggal, bila dia meninggal tiba-tiba macam tu, boleh tak saya jalankan? Ya, ikut lahiriahnya, ada kedai, ada stok semua boleh lah, tapi saya kena buka company baru. Sebab kalau milikan tunggal bermaksud, kalau apa-apa jadi dekat you, boleh tak orang ambil perniagaan you tu, nama perniagaan you? Tak boleh. Itu sebab kalau milikan tunggal, contohlah milikan tunggal ni, lagi satu macam ni, bila milikan tunggal, kena faham you punya risiko dia apa. If you buat loan, dan loan milikan tunggal ada limit.
Loan untuk milikan tunggal biasanya dalam 250,000 maksimum. Apa jadi pada loan? You default tak boleh bayar loan. Segala harta you atas nama personal you, sebab dia kata individu orangnya dengan company adalah sama. Okay, that's why you tak masuk bawah akta syarikat. Kena faham undang-undang tu So bermaksud kalau you buat loan, you default, you gagal bayar loan you, segala harta atas nama personal you akan diambil oleh bank. Sebab dia tak ada pembahagian antara company dan individu, you sekali. Okay? Boleh? Okay. So kalau contohnya you memang tak ada keperluan, katalah macam berniaga lah macam biasa kan, to start. Okay? Salah ke buat enterprise? Tak ada salah. Buat je lah. Okay? Buat je. Kalau rasa okay, buat je lah. Okay? Nak buat loan pun kecil-kecil pun mungkin dalam 30,000 ke, tak sampai 50,000 ke, buatlah dengan tekun. Tak salah untuk buat milikan tunggal. As long as you boleh bayar. Okay. Tapi bila kita berniaga ni pada sampai satu tempoh. Okay? Satu tempoh yang mana perniagaan you dah maju. Okay? You dah ada growth. Okay? Kira-kira pun yang untung bersih dah 500,000 ke atas. Memang time bagus you kena upgrade. Faham tak ni? Because you boleh save on tax. You rugilah. Buat apa nak bayar 500,000 untung bersih you bayar cukai at 28%. Kalau company at 20%. So you save by 8%, tax tu satu lah. Faham tak ni? Okay. Lagi satu macam ni. Kalau you milikan tunggal, say you dah jadi besar macam tu, perlu tak you upgrade? Definitely. Kalau you perlukan more grant yang bigger, bila Sdn Bhd dia ada bigger loan. Kalau enterprise 250,000. Kalau Sdn Bhd dia akan pergi pada 500,000 and more. So you rugilah. Patutnya you layak untuk dapat tu, tapi because you masih lagi enterprise, then you rugi bab tu. Bila growth, okay? All is about strategic planning, bukan ikut-ikut orang. Sebab ramai usahawan terus-terus kadang-kadang saya tanya kenapa naik Sdn Bhd? Entahlah cikgu, ada orang cakap suruh buka Sdn Bhd, lagi-lagi Sdn Bhd ni kan boleh seorang dah sekarang ni kan. Saya naik cuba nak nampak nama megah. Tapi sale baru setahun tak sampai 15,000. Dah tutup balik. Sebab tiap-tiap tahun you kena faham bila you nak renew you kena buat audit. Kalau contohnya enterprise kena buat audit tak? Tak, dah kena bayar buta-buta je buat company secretary contoh. Okay? Dengan tak ada strategi brand pun tak daftarkan, rasa tak perlu pun saja nak buat because nak nampak gas sebab Sdn Bhd. Tapi sales pun tak nak letak effort, sendu je belaka, ke dalam jadi je. So no point. Jadi dormant je lah syarikat tu. Contoh. Okay? So apa-apa pun tu cikgu saya selalu pesan. Apa-apa bukan ikut orang. Betul? Ikut suggestion. Orang boleh bagi suggestion. Cikgu pun bagi suggestion. Apa-apa you kena decide sendiri. Sebab kalau apa-apa you kena, bukan cikgu yang kena. Faham ya? Tapi you kena tengok timing. Bila. Okay? Dalam business, when it is the time, memang you dalam growth, then you kena upgrade, then you kena upgrade. Sebab saya nampak ada yang peserta saya, dia jadi agent je. Dia jadi agent, dia jadi stokis kosmetik je. Saya dia boleh 3.5 million, tapi dia nak kekal juga enterprise. Saya banyak kali bebel, dalam satu masa you kena upgrade. Kalau tidak, you tak upgrade, tapi masa tu dia nak beli aset. Rugi memang rugilah, memang betul lah. Tapi sayang lah. So saya memang cakap, akhirnya dah upgrade lah. Timing, ikut timing. And then you save on tax. Dia ada banyak purposes lagi lah ya. Ada pro and cons, okay? When the time comes, then upgrade, you can buat upgrade, and terpaksa upgrade, you kena upgrade. Okay, faham? Your grant bigger, your loan become bigger, your chances are bigger. Sebab kena faham, kadang syarikat Sdn Bhd orang memang lagi pandang tinggi lah, tapi tak tahulah pengalaman cikgu sebab saya ada 3 different company kan, people don't care pun kadang-kadang. Betul lah you nak masuk, tengok customer you, siapa yang you nak masukkan. You nak masuk projek besar, definitely dia will opt untuk Sdn Bhd, definitely. Okay, kalau enterprise ni pandang peleceh je lah, tengok industri, tengok bidang, tengok sektor. Tapi kalau lah kata you baru nak start kan, buat cookie daripada rumah pun tak ada apa-apa pun, jalan je lah cikgu nak buat loan sikit, salah ke enterprise? Tak ada salah. Okay, janji jangan sampai untung bersih you dah meningkat lebih sampai 500 dan you rugi on your tax, that's kerugian untuk you. But you upgrade aja. Contoh. Saya paling mudah macam ni, saya punya analogi. Korang milikan enterprise, milikan tunggal enterprise, 1 grant pun tak dapat, kan? Make sure you maksimalkan grant masa you enterprise ni, kan? Maksimalkan tu dulu. Okay? Ini apa pun dapat semua pasal I tak cikgu cakap macam tu kan, maksimalkan, tak kisah. You boleh tak ada beberapa status company, tak ada masalah.
Kalau tapi again kena faham bila enterprise, katalah you ada Sdn Bhd at the same time ada enterprise, kena faham they are two separate account yang berbeza, two declaration tax yang berbeza. Kena faham tu. Okay. Tapi kalau milikan enterprise pun sekarang, sistem pun tak pakai, account pun tunggal langgang. Kan? Jawab sendiri. Itu pesan saya lah. Okay? You know you dekat mana. Okay? Tu cikgu kata jangan ikut orang. Sebab orang takkan sama. Industri boleh sama. Tapi kos kita, cara kita, network kita, manpower, sumber kita berbeza-beza. So you must understand about timing dia. Okay? Sebab itulah macam-macam. Ya, macam-macam. Dah nak patah balik dah susah. Kalau business bakery yang income RM 60, 70 setahun sesuai tak buat enterprise lah. Okay, buat enterprise. Tapi tengok tu cikgu kata tengok strategi you. Dia bukan apa, tengok strategi you. Kalau tengok strategi you, again, kalau you baru tak apa. Tapi kalau you dah lama, sale you dah katalah dah lebih beratus ribu, 350 ribu kan dah besar kan. Kena faham satu benda ni, kalau enterprise ni dia ada limit dia sendiri. In case you dah berniaga, dah lama, dah ada brand dah semua sekali, 3 tahun, 4 tahun, dah popular dah. You masih enterprise ya, sedangkan sale you bagus kan. Katalah tak sampai 500 ribu pun. Kan? Tapi kalau apa-apa jadi, apa jadi? Kan cikgu kata, tiba-tiba nak jadi, tiba-tiba lah kata sakit ke apa ke kan? Kan? Sepatutnya bila you dah sampai satu masa tu, kalau you tak nak Sdn Bhd sekalipun, sebab sale you makin kecil, masukkanlah perkongsian. Okay? Upgrade pada perkongsian. Masukkan satu nama. At least kalau apa-apa jadi kat kita, ada tak orang lain boleh ambil? Ada orang lain boleh ambil. Okay? Boleh tak? So katalah 2 orang ya, Ali dengan Salmah suami isteri. So kata dah berniaga berapa tahun, dia masukkan isteri dia nama. Katalah Ali meninggal tiba-tiba. So segala company tu boleh beroperasi tak? Definitely boleh beroperasi. Kena faham lagi satu. Contohnya bila you daftar sesuatu, sijil halal ke, sijil apa lagi? Sijil halal or my IPO ke kan? Dia tengok atas company apa, correct? Tu pun tengok sebab that's you punya asset tu. Bukan you upgrade Sdn Bhd, bermasuk my IPO you boleh terus upgrade ke Sdn Bhd, tak boleh. Okay, contohnya kalau my enterprise, contohnya my IPO masih lagi my enterprise. So bila you upgrade ke company Sdn Bhd, katalah trademark you atas bukan boleh saja update pada tu. Faham tak ni? Tu contoh dia. Cikgu, itu kadang-kadang ada orang enterprise kekalkan, upgrade Sdn Bhd lain pula. Okay, kadang saya tak apa-apa. Tengoklah, saya case by case. Cikgu kalau enterprise upgrade Sdn Bhd, track record tu carry forward tak? Bank akan consider ke kalau nak ambil loan sebab Sdn Bhd baru lagi, enterprise dah lama, tak apa. Enterprise as a supporting document. Tapi kena faham kalau syarat-syarat agensi, bank ataupun mana-mana agensi you apply pada Mara pun dia ada tempoh dia. Sekurang-kurangnya you dah beroperasi selama 6 bulan ke atas. Itu syarat dia. So kalau company a totally new company kadang-kadang takut tak lepas permohonan loan you sebab tempoh operasi tu technically tu belum sampai lagi. So you have to wait the Sdn Bhd for kena ada record yang enterprise punya tu sebagai you punya supporting document. Sebab you minta loan tu atas nama that Sdn Bhd, bukan atas nama enterprise. Okay? Boleh? Faham? Itu sebab saya kata kena for me it's all about strategy. Tengok apa yang you nak buat. You cannot follow other people punya strategi. You kena faham strategi you. Mana yang you nak buat. Kadang orang ada enterprise, at the same time orang ada Sdn Bhd. Korang ni bijak. Sebab apa tau? Enterprise boleh dapat grant lain. Kan cikgu kata grant. Grant di bawah nama apa? Nama company, betul tak? So kadang-kadang grant, okay, yang satu ni kat sini, yang Sdn Bhd pergi kat sini, betul tak? So boleh minta. Kalau pandai position, tu sebab orang kata kenapa ada 3 company, cuma satunya pesan. Kalau milikan enterprise pun tunggal langgang kau, dia macam mana nak ada Sdn Bhd tu, betulkan balik sistem tu. Cerita cikgu lah. Okay, patah balik dekat balance sheet so this is it. Ni hutang, sebelah kanan ni hutang dan sebelah atas ni kita nak kira berapakah sebenarnya the asset ni tolak liability ni, ni dia cerita pasal net worth. Equity is kita punya net worth secara asas lah okay. Itulah cikgu nak bagi faham aja. Okay. Now kalau you nampak tadi cash flow, cerita mak you kena faham cerita cash flow ni. Mak bermaksud mak
Kalau bapa tadi cerita pasal sales, cost dengan you punya kos operasi, kos jualan dengan kos operasi, dia cerita pasal untung kasar, untung bersih. Kalau anak cerita pasal aset dengan hutang, saya mudahkan. So mak dia kena ambil tahu dua-dua kisah, bapa dengan anak. Itu sebab segala apa yang kalau dekat mak ni dah ada 3 function lah dekat sini, cash flow. Maksudnya daripada nak invest pada aset ke, nak beli ke, segala kos operasi, hal bapa dan segala financing, nak buat loan ke tidak, mak lah, peranan mak yang nak menentukan sama ada is this the right time untuk apa ni, untuk invest pada aset, is it the right time, apa-apa you kena tengok you punya cash flow balik. Tu cerita dia, apa-apa peranan mak. Okay, ni cerita lah. Okay, boleh tengok ni, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, itu sebab, okay, kalau ni lah saya nak faham cikgu nak bagi faham ni. Ini cerita mak. Ni cerita mak lah Mak ni cerita pasal cash flow. Kalau bapak tadi akhirnya untung, mak ni akhirnya balance. Mak punya different. You nampak dekat sini dia ada dua lah. Satu bapak cerita pasal akhirnya untung. Kalau mak ni dia cerita pasal cash flow, akhir nak tahu berapa balance. Balance ni cukup tak untuk cover next month punya perbelanjaan ataupun nak invest ke ataupun nak buat apa decision dalam perniagaan you. Mak ni cerita pasal baki awal dekat bank. Mak ni cerita pasal penyata bank. Baki awal, campur sales, tolak segala wang keluar. Wang keluar tu daripada segi beli kos jualan tadi, belanja pengurusan ataupun monthly installment. Installment bank tu nanti akan dapat balance, berapa balance kita. So kita nak tahu baki akhir kita ni cukup tak untuk cover ni. Kalau you nampak, kadang-kadang you belajar macam ni kadang-kadang you pergi kelas account, you nampak, cikgu, kenapa ni cikgu? Saya kira-kira ni, saya buat profit and loss ni cikgu. Saya dah ada untung cikgu ni. Wah, untung saya macam dalam 20,000. Tapi kenapa bila saya buat cash flow dia punya balance mesti definitely balance kat penyata bank sama tak dengan you punya penyata untung rugi? Definitely tak sama. Tak sama, dia tak akan sama. Sebab apa? Again, cikgu nak bagi faham you tu saya kata, kenapa cash flow kita, penyata bank kita dekat account bank dengan katalah kita buat untuk kita punya penyata untung rugi, kenapa tak sama balance? Sebab apa? Kalau you faham konsep ni, sebab mak ni dia kena apa tahu? Mak ni dia jaga at the same time dia jaga anak, at the same time dia akan jaga bapak. Bapak hanya jaga dia punya je. Itu sebab dalam untung rugi, loan installment tak masuk dalam bapak. Faham tak ni? Loan installment. Sebab installment tu dalam penyata untung rugi dikira sebagai modal you. So dia tak akan masuk dalam penyata untung rugi. Tapi loan installment ada tak dalam mak? Definitely ada. Kalau you buat loan. Faham? Termasuklah. Okay? Faham tak ni? So benda ni tak sama. Kalau you faham konsep ni, kenapa dekat balance tak sama dengan apa yang you buat kira-kira untung sekarang ni, definitely takkan sama. Ya? Sebab kalau you faham ni, mak jaga dua-dua, bapak hanya jaga cerita dia saja. Okay? Itu cerita dia. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay. Baik. Yang ni cikgu cerita petangkang ni. Okay. Problem dalam cash flow. Okay. Kena faham cash flow tu apa. So, tolong kejap ya. Saya nak you tengok ni. Kejap saya nak you buat sementara ni. Rehat ni. Cikgu nak you buat ni. Nak buat, nampak tak you punya latihan. Nanti you pergi, sorry. You punya diagnostik tu. Okay. Okay. Cikgu nak you buat. Pergi ke you punya ni. Hold on. Okay, saya nak share screen. Baik. Sekarang ni masa rehat Masa rehat. Cikgu nak suruh you buat apa? Okay. Buat ni. Saya nak suruh you buat latihan bapak. Latihan bapak Cikgu nak you suruh buat latihan bapak. Senang sikit Kalau bapak, anak, kunci kira ni senang. Ini very simple.
So sekarang ni, you buka you punya, cikgu ada bagi cash, saya bukan cash flow saya suruh buat diagnostik. Sekarang ni latihan untuk masa rehat ni, okay. Cikgu nak you suruh nanti pergi tak payah print pun tak apa sebab benda ni dah formula, ikut sahaja apa yang arahan yang cikgu bagi tu dalam purple. Okay. Sebab sekarang ni nak diagnose balik berapa margin you yang you ada sekarang ni. You kena tahu sekarang dalam keadaan sekarang ni berapalah anggaran margin you. Kenapa penting margin ni? Margin ni penting sebab kita nak tahu macam ni. Kan? Status margin kita sekarang nak menentukan sama ada adakah kita punya untung tu sihat, tahap kesihatan dia, adakah dia kanser ataupun adakah sel-sel otak berhubung. Betul? The higher the margin, the better. Okay, sekarang ni arahan cikgu nanti cikgu explain lepas pukul 2.30 nanti. Saya nak you buat benda ni. Buat okay. Tengok apa yang cikgu bagi. Yang warna purple ni adalah arahan. Isi tu dekat mana? So apa yang cikgu minta, you buat masuk dekat kuning ni, ikut je kuning. You buat apa dah sekarang ni? You buat bulanan saja. Tapi ambil average. Cikgu faham bila kita berniaga kita ada turun naik kan berniaga kan. Now you ambil purata. Berapa purata pendapatan yang you dapat dalam bulanan. Tapi ada orang yang industri dia kadang-kadang ada industri macam ni. Dia bukan sale punya ni, macam kontraktor lah, kontraktor. Dia kadang-kadang buy project kan. So kalau untuk orang yang kontraktor ni sebab dia buy project, dia tak ada sale tiap-tiap bulan macam orang berniaga retail macam biasa. So what you do, yang ni you ambil untuk tahunan. Faham ni? Kalau untuk orang yang biasa, usahawan biasa, retail F&B ke apa yang sale hari-hari, sale bulan-bulan tu yang bukan projek, you ambil bulanan, purata. Okay, dengar betul-betul. Sekarang apa yang you buat? Jualan, you masukkan berapa purata you dapat. Katalah dalam sebulan ni you boleh dapat dalam 30,000. Purata. Purata. Now. And then you masukkanlah dalam 30,000 tu kan. Kalau tak nak pun you masukkan je lah. Kadang-kadang kan leceh kan sebab pembungkusan kadang-kadang kita main top up je kan. So you masukkan jumlah. Berapa dia punya COGS ke. Katalah dalam berapa persen. Katalah dalam 40% ke tak apa, buat pengiraan. Kalau kita punya set 30,000, kemungkinan modal kita dalam 8,500. Katalah dalam 6,500. Contoh. Okay, you masukkan je jumlah besar. So dia kata kat sini bermaksud dia, contoh. 16,500 lah, boleh cek sikit. Okay, so bermaksud kat sini untung kasar automatik dia akan kirakan untuk kat CU, masukkan je kat situ. Dalam 13,500. Now apa yang you buat? Okay, dengar betul-betul. Bila unjuk operasi ni, cikgu nak minta you fokus betul-betul sebab masa tengah susah ni, ya, masa tengah dalam kita diuji ni, kan, pengurusan manajemen you untuk mengawal kos operasi sangat-sangat penting. Okay. Daripada segi operasi ni, ini yang you kena faham. Apa bentuk galakan, bantuan dan sokongan yang diberikan oleh agensi pada kita supaya kita boleh sustain perniagaan. Salah satunya adalah bantuan daripada segi operasi. Okay, ada beberapa kaedah yang dia bagi. Okay, contohnya sekarang ni apa yang you buat, you masuk je lah. Contoh gaji, mungkin you ambil gaji apa yang kena masuk? Gaji bersih dah tolak KWSP. Okay, dah tolak KWSP sendirilah. Gaji pengurus tulis je lah 1250 ke contoh. Gaji pekerja kalau ada katalah mungkin dalam 2560 ke. Masuk aje lah. You masuk satu-satu, sokso semua sekali. Katalah berapa anggaran air promosi lah kata contoh. Tuntang. Katalah contohlah mungkin dalam berapa contoh ya, jangan ikut cikgu ini saya ni saya buat kerja 3,500 contoh katalah okey dekat sini 3,500 contoh okey katalah dekat sini nanti apa yang dia buatkan kirakan tu dia akan buatkan terus berapa amount and then you boleh tahu berapa untung bersih average yang you dapat automatic dekat sini yang paling penting dia akan kirakan terus you punya berapa net margin. Okay, kalau tengok 20% kat sini contohnya 21%, the higher the margin the better. Sebenarnya paling bagus
margin paling bagus. Tapi bergantung pada industri. Kalau you biasa dalam industri pembuatan, you ada kilang ataupun bengkel kan, memang jarang-jarang sebab kita by volume. Kalau volume biasanya you punya margin akan jadi rendah lah, tu biasa. Okay, tu biasa. Kalau contohnya orang emas, net margin dia, emas jual emas memang berpuluh-puluh juta kan. Tapi biasa net margin dia dalam 3%, 2% macam tu. Kalau orang contohnya dalam pembuatan pengilangan, okay, pengilangan tak kisah kecil besar, kadang you dapat margin dia normal to get between dalam 17 atau dalam tengok you tengok cost you lah, tapi normal bawah 15%, it should be okay. Okay? Cuma kalau tiba-tiba you buat penggalangan tiba-tiba dapat dalam 2%, maksudnya ada masalah lah tu. Okay? Itu yang cikgu boleh. Tak apa, kita cerita range kita sebab kita ada industri kita margin-margin masing-masing. So sekarang ni cikgu nak you buat latihan. Tak payah print lah you buat ni. Tapi kalau nak tahu formula net margin adalah tulis ni. Untung bersih sebab kadang-kadang cikgu nampak you dah print bahagi dengan sales. Sales bagi untung bersih bagi dengan jualan. Jualan ke atas and then you kali dengan 100. Itu dia punya formula. Okay. So you akan tahulah. Kalau tak pun you tu buat dalam ni. Okay. Nanti buat. Okay. Cikgu minta sebab petang nanti saya nak discuss balik macam mana kita nak minimalkan kos kita dengan bantuan yang support bantuan yang ada. How to minimize the cost. Okay. Boleh? So at the moment cikgu stop kat sini dulu. Saya bagi you masa. Nanti apa yang you buat, kalau you nak, you boleh, you WhatsApp cikgu. Nombor cikgu ada kan? You WhatsApp cikgu you punya margin dekat cikgu. Okay? WhatsApp cikgu. Okay? WhatsApp cikgu. Tak payahlah letak dalam chat. Sebab kita pun, saya pun kau boleh nak kekalkan you punya benda ni adalah kita punya privacy masing-masing kan. Apa-apa, you hantar dekat cikgu. So saya boleh tahulah average berapa yang ni. Bagi tahu cikgu, bagi tahu saya your perniagaan apa, bisnes apa dan net margin. Okay? Tu je. Dia bagi tahu kat situ. Nanti WhatsApp cikgu So benda ni senang buat aja. So pretty much saya boleh dapat dah anggaran dan boleh komen sikit. Okay. So ada apa-apa soalan? Boleh cikgu berhenti sampai sini? So sorry. Yes. Apa nama pengiraan ni seriality apa macam mana? Definitely. Seriality mungkin. Yes. Yes. Sebab macam ni tau. Sebab belanja operasi you lebih kurang sama, betul? Itu sebab kita panggil fixed cost, belanja operasi lebih kurang sama. Lari-lari sikit-sikit aja kan. Tapi buat average je. Benda ni definitely you ada. Correct? Ayat ni buat anggaran dah. Okay? Boleh? Ambil average. Okay. Baik. Okay? Good. Okay, baik. Pukul berapa start balik? Kita akan masuk balik pukul 2:30. Cikgu akan buka dah. 2 suku tu cikgu dah open. So tapi bila you dah kira boleh hantar cikgu masa rehat ni 2:30. Okay, mula balik 2:30. Okay, itu saja daripada cikgu. So kalau ada apa-apa soalan nak tanya, you can WhatsApp cikgu. Tadi kita ada bincang dan mungkin ada yang tak sempat nak tanya, you boleh WhatsApp cikgu dan tanya. Saya akan jawab. Baik. Afifah, kalau business forecast boleh achieve more than 500k a year tapi with profit margin. Business apa ni? Afifah, bagi tahu cikgu business apa? 500k low profit margin. So business apa, bagi tahu cikgu business you? Kalau business bakery income 67k sesuai tak buat enterprise? Boleh, tak ada masalah. Tengok berapa lama. Berapa lama dah berniaga. Nombor cikgu nak dapatkan kat mana? Nombor cikgu dekat dekat dalam grup kita. Okay. Hantar dekat cikgu Okay, tu saja. Go and out. Assalamualaikum. See you.